Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zaid Hamdi bin Muhammad Shah. Bernombor metrik A171657. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu tajuk bagi subjek pengurusan sumber manusia SKPM 3033 yang bertajuk Kesatuan Sekerja, Peranan dan Cabaran. Sebelum kita pergi kepada peranan dan cabaran, ayolah sama-sama kita mengetahui apa itu Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja boleh diertikan sebagai organisasi pekerja yang ditubuhkan untuk memperbaiki status pembayaran dan kondisi pekerjaan dalam kalangan ahli-ahlinya. Kesatuan Sekerja juga boleh digambarkan sebagai satu sistem sosial yang dipengaruhi oleh persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Kesatuan Sekerja merupakan persatuan pekerja yang berusaha melalui perundingan kolektif untuk memperbaiki kondisi kerja, ekonomi, kedudukan sosial. Seterusnya, menurut perspektif perundangan pula, iaitu menurut Seksyen 2/1 Akta Kesatuan Sekerja tahun 1959, yang boleh kita takrifkan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan pekerja-pekerja atau majikan-majikan yang menjadi pekerja di mana tempat kerjanya adalah Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak, mengikut mana-mana yang berkenaan. Manakala mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967 pula, Kesatuan Sekerja ini ditakrifkan sebagai mana-mana kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Seterusnya, kita pergi kepada peranan kesatuan sekerja. Yang pertama adalah mengadakan perundingan yang melibatkan pekerja dan majikan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah kesatuan sekerja perlulah menjaga kepentingan pekerja seperti upah dan masa bekerja. Selain itu, kesatuan sekerja haruslah memperjuangkan faedah yang lebih baik kepada pekerja atau ahli-ahlinya. Yang ketiga adalah melindungi pekerja daripada ditindas oleh majikan. Manakala peranan yang kedua pula ialah memperjuangkan nasib pekerja dan melindungi hak pekerja. Yang dimasukkan di sini adalah kesatuan pekerja boleh mengatur dan menganjur perjumpaan di antara pekerja dan juga majikan. Seterusnya adalah membiayai aktiviti piket serta mogok terhadap majikan yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, mewakili pekerja dalam tindakan perusahaan juga merupakan antara salah satu peranan kesatuan sekerja, yang di mana kesatuan sekerja boleh menyediakan khidmat waman kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam kes-kes mahkamah. Apa jenis kes mahkamah itu? Kes-kes mahkamah yang tersebut ialah kes mahkamah perusahaan yang disebabkan oleh pertikaian antara pekerja dan majikan berkaitan dengan isu kebajikan pekerja itu sendiri. Seterusnya adalah menyediakan pelbagai aktiviti dan kemudahan kepada pekerja. Ini merupakan antara salah satu peranan kesatuan sekerja, iaitu kesatuan sekerja boleh menyediakan kemudahan pekerja, antaranya adalah menawarkan kemudahan kepada pekerja, kemudahan pembiayaan pendidikan kepada pekerja ataupun tanggungannya yang layak. Seterusnya adalah
dengan menganjurkan pelbagai aktiviti ini ataupun riadah, secara automatik boleh mengeratkan silaturahim di antara ahli-ahli dalam kesatuan sekerja itu. Yang kelima adalah mengekalkan faedah sedia ada. Seterusnya adalah cabaran. Cabaran yang pertama adalah perkembangan teknologi maklumat. Yang dimaksudkan di sini ialah apabila berkembangnya teknologi maklumat, maka berkuranglah penggunaan teknologi mahir. Berkuranglah penggunaan tenaga mahir. Pihak majikan dapat mengurangkan bayaran yang ditanggung apabila berkembangnya teknologi maklumat ini. Seterusnya adalah pengiktirafan majikan terhadap pertubuhan kesatuan sekerja. Ini adalah merupakan cabaran kerana kesatuan sekerja kerana terdapat sesetengah majikan yang enggan mengiktiraf kesatuan sekerja. Apabila pihak majikan tidak mengiktiraf kesatuan sekerja, pekerja-pekerja tidak boleh mengadakan apa-apa perhubungan dengan majikan mengenai tuntutan seperti gaji, tempoh pekerjaan, cuti dan sebagainya. Selain itu adalah kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi mengakibatkan pihak majikan terpaksa membuang pekerja di dalam organisasi berkenaan bagi mengurangkan kos pengeluaran syarikat. Hal ini mengakibatkan ahli kesatuan berkurang. Apabila ahli kesatuan sekerja berkurang, maka sukarlah untuk mereka untuk kesatuan sekerja ini bergerak dan memperjuangkan hak pekerja. Ini kerana bilangan ahli yang sedikit mengakibatkan kekuatan kesatuan tidak menyelah dan boleh melemahkan mengelemahkan organisasi kesatuan sekerja tersebut. Apabila kesatuan sekerja tersebut lemah, maka sukarlah untuk kesatuan memperjuangkan hak-hak pekerja dan juga matlamat dan juga majikan mudah mengambil kesempatan. Seterusnya adalah kekangan perundangan dan polisi ekonomi. Situasi ini adalah disebabkan kerajaan telah memperkenalkan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Tujuan akta ini diwujudkan adalah untuk mengawal hubungan di antara majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja dalam menyelesaikan apa-apa perselisihan atau pertikaian yang timbul di antara mereka. Pada dasarnya, Akta Perhubungan Perusahaan ini juga diwujudkan untuk mengawal kuasa kesatuan sekerja pada masa kini daripada berkuasa dalam memperjuangkan hak-hak dan kebajikan pekerja ataupun ahlinya. Kesatuan dibenarkan untuk melakukan tindakan perusahaan bagi memastikan mereka diambil perhatian oleh majikan. Namun, demikian tindakan tersebut tidak boleh dilakukan sesuka hati seperti mogok, piket dan sebagainya kerana perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.